So bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, selamat datang ke sesi tazkirah FKAB Siri 91. Saya ucapkan kepada warga FKAB semua. So saya Dr. Narshimah sebagai pemudah cara pada sesi tazkirah pagi ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga FKAB yang sudah hadir dan juga kepada penceramah kita Dr. Nur Atirah yang sudah hadir pada sesi pagi ini. Dan kami daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan amat berbesar hati dapat menjemput penceramah kita pada hari ini yang berusia Dr. Nur Atirah Masyail Tan Abdullah untuk sama-sama membuat perkongsian bagi tazkirah yang bertajuk Keluargaku Syurgaku. Untuk pengetahuan semua, Dr. Atirah merupakan pensyarah kanan dari Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam UKM dan juga pernah merangkul beberapa anugerah. Antaranya termasuklah Anugerah International Excellent Dakwah Mentor Award Brunei Darussalam pada tahun 2019 dan juga Anugerah Tokoh Kepimpinan Saudara Baru dari Majlis Dakwah Negara pada tahun 2018. Jadi saya rasa pada pagi ini kita amat bertuahlah kerana dapat mendengar sendiri perkongsian daripada beliau. Okey, sekarang saya ingin menjemput yang berusaha Prof. Madya Dr. Nizar Royani Saibani, Ketua Program Siswazah Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan bagi menyampaikan kata-kata aluan sebelum kita mulakan sesi tazkirah pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Hashimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil pengurusi jabatan hari ini ingin mengucapkan Alhamdulillah, syukur kita berkesempatan lagi untuk bersama-sama mendengar sesi tazkirah pada hari yang mulia ini, hari Jumaat. Yang saya kira dan saya dimaklumkan bahawa tazkirah kali ini merupakan yang ke-91 kali. Tak sedar dah dekat 100 kali kita buat tazkirah yang saya kira sangat memberi manfaat kepada ahli-ahli jabatan dan juga ahli-ahli KAB. Dan kita sebagai satu fakulti yang bertuah kerana kita sekarang kita diberi peluang setiap bulan untuk mengadakan tazkirah dan untuk bulan Ogos ini Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan JKMP diberi mandat untuk menganjurkannya. Oleh itu kita nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pentazkirah kita hari ini Dr. Nur Atirah dari FPI yang saya kira bukan calon-calon pensyarah dan juga pendakwah ya. Dan hari ini kita insya-Allah kita akan mendengar sedikit sebanyak ingatan, panduan dan juga tips-tips ya untuk bagaimana untuk mencapai sebuah keluarga yang insya-Allah sama-sama dapat masuk syurga bersama-sama kelak di akhirat nanti. Dengan perkongsian ini saya kira kita berharap beliau dapat memberikan kita sedikit panduan dan kita dapat mengambil sepenuh manfaatlah sebanyak mungkin dan sama-sama kita meluangkan masa pagi ini untuk mendengar tazkirah daripada beliau. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Nizar atas ucapan alu-aluan itu tadi. So, okey, sidang hadirin sekalian, bagi saya topik pada pagi ini amat dekat dengan kita semua dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Jadi saya rasa amat bagus untuk kita mengambil sedikit iktibar dan juga panduan lah, dan ahli keluarga memainkan peranan masing-masing sebagai suami atau ayah dan juga peranan sebagai isteri atau ibu dan juga sebagai anak. Oleh itu untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi bagi mendengarkan perkongsian yang lebih lanjut, saya menjemput Dr. Nur Atirah Masyail Tan Abdullah untuk menyampaikan tazkirahnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Dr. Hashimah sebagai pengurusi untuk tazkirah FKAP siri ke-91 ya. Dan insya-Allah bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama sekali yang saya hormati juga kasihi puan pengurusi majlis kita tazkirah pada pagi ini, iaitu Dr. Nur Hashimah dan juga ketua-ketua jabatan dan ahli-ahli staf kepetangan dan juga akademik di FKAB. InsyaAllah pada pagi ini kita berkesempatan, kita diberi keizinan pada Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Jadi Allah mengizinkan kita pada pagi ini untuk sama-sama berkongsi ilmu. Saya tidaklah menyampaikan, tapi maksud saya di sini adalah saya mengongsi ilmu. Kita sama-sama berkongsi ilmu, mencari titik tengah kefahaman tentang tajuk keluargaku, syurgaku. Kan? Jadi yang seterusnya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak FKAB kerana sudi menjemput saya yang masih lagi dalam proses pembelajaran, masih lagi sangat tipis dengan ilmu. Setitis air laut belum tentu ada lagi yang lekat ilmu itu pada diri saya lah. Saya proses mempelajari dan pohonlah tunjuk ajar sekiranya ada yang tersalah dan tersilap sepanjang perkongsian kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, saya kira sekarang ni konsep kekeluargaan ni sangat penting lah. Konsep kekeluargaan ni suatu yang sangat penting untuk kita ketengahkan, kita bincangkan, kita analisiskan, kita cari pendekatan yang paling sesuai dengan menyelesaikan isu-isu dan juga permasalahan yang berlaku dalam konsep kekeluargaan, khususnya di negara kita lah. Sebab apa kalau kita sebut keluarga ni satu komuniti yang sangat penting. Kalau kita rasa rakyat kita ramai berpuluh juta ni, tapi sebenarnya paling besar fungsi dia dalam konsep insaniah adalah keluarga, family ni. Keluarga tu maksudnya dia ada kat dalam tu, ada ibu, ada bapa, ada anak-anak kan. Jadi, keluarga ni sangat penting menentukan tanda aras, sebagai satu tanda aras kepada kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan. Kita rasa ketenangan, kita rasa mawaddah. Duduk dengan keluarga, kita rasa kasih sayang, warahmah. Dan ada rahmat Allah SWT dalam keluarga kita tu. Itulah sebenarnya penanda aras kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang mana kita nak kebahagiaan tu, ulama kata bahagia kita adalah untuk dunia dan akhirat kita. Jadi di dunia ni kalau keluarga tu okey, maka dia akan bawa sehinggalah ke akhirat. Itu orang kata keluargaku, syurgaku tu, maknanya keluarga yang ada sekarang, realiti yang kita ada sekarang. Macam saya ni bercuti lah ni sebab duduk rumah. Saya cuti sampai 8 hari bulan kan. Jadi duduk kat rumah. Jadi kita boleh tengok ada rumah, adanya anak, adanya suami, inilah pelengkap kekeluargaan kita kan. Jadi kita nak apa dalam keluarga ni? Kita nak apa? Sebenarnya apa hala tuju keluarga kita kan? Saya ni orang kata masa awal-awal kahwinnya lah. Saya ni kan Cina kan, masuk Islam. Jadi saya tengok dari segi konsep kekeluargaan dalam ketika saya berbangsa, ketika saya beragama Buddha dulu, nampak dia berbeza lah. Berbeza sikit dengan kita punya konsep kekeluargaan dalam Islam ni. Sebab apa bezanya ialah saya tengok ialah kalau dalam masyarakat Cina kami, dia sama je. Dari segi akhlak, jaga, makan, minum, kena sedialah. Makan, minum, kan. Lepas tu nafkah zahir batin, semua tu. Lepas tu didik anak, semua tu. Maknanya itu persiapan lah yang sama pada fizikalnya lah. Begitu juga dalam kita
dalam kekeluargaan yang dituntutkan dalam ajaran Islam pun sama juga. Kita nak ada kecukupan dari segi maksudnya nafkah zahir, batin, didikan anak, suami ada tanggungjawab ke atas isteri, isteri ada tanggungjawab kepada suami, dan begitu juga sebaliknya, anak pun ada tanggungjawab pada ibu bapa dan kita pun ada tanggungjawab pada anak-anak. Itu sama. Yang bezanya ialah dalam agama Islam, kita nak capai keredaan Allah SWT. Apa yang kita lakukan di dunia ini, hattakan saya berceramah, hattakan orang yang mendengar apa yang saya kongsikan pada pagi ini, yang berkekurangan ini, adalah kerana Allah SWT. Itu bezanya. Kita mesti ada niat kerana Allah SWT dan keduanya kita nak cari keredaan Allah SWT. Kan Nabi kata, innama a'malu binniat. Setiap perbuatan itu mestilah dengan niat-niat yang ikhlas kepada Allah SWT lah kan. Lepas tu Allah berfirman lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maksudnya kat situ Allah nak supaya apa yang kita buat, kita lakukan, mestilah kita jadi hamba yang ikhlas, mukhlisina lahuddin, mana ikhlas dalam agama ni. Itu yang membezakan konsep kekeluargaan yang ada dalam ketika saya berbangsa Buddha lah dulu kan. Dengan agama lain, kita Islam ni sangat solid. Lillahi ta'ala sahaja, apa yang kita lakukan akan dikira sebagai ibadah. Itu boleh rujuklah kitab Riyadhus Salihin dalam muka surat yang ketiga lah. Hadis pertama dibahas tentang hadis innama a'malu binniyat, dan ulama mentafsirkan apa ni maknanya, setiap perbuatan yang dilakukan niat kerana Allah SWT, maka akan dikira sebagai ibadah. Jadi syarat untuk dikira sebagai apa yang kita lakukan, saya bercuti tapi saya willing juga nak berceramah, semesti fikir hari ni aku nak buat walaupun tak sihat ni kan, tapi mesti kerana Allah SWT kan. Jadi itu yang orang kata beza kitanya. Lepas tu yang paling tinggi ialah kita nak capai keredaan Allah SWT dalam konsep kekeluargaan ni. Tak kira lah kita nak bagi masak. Kalau ikut masak-masak ni, Nabi ni, sunnah Nabi ni, Nabi yang masak kat isteri tu. Suami ni, isteri ni hanyalah orang kata melayan keperluan suami. Keperluan nafkah batinnya itu kan, didik anak sikit macam tu. Tapi yang selebihnya Nabi sendiri jahit baju. Baju yang terkoyak kan, kain yang terkoyak apa semua Nabi jahit sendiri. Nabi pun masak juga kan. Jadi kalau kita masak dan konsep kita ialah kan kita uruf kita ataupun kebiasaan kita di orang kata Malaysia ni ialah kita perempuan mesti duduk dapur kan. Tapi terbalik dengan saya. Saya suami yang duduk dapur. Walaupun dia bekerja, dia tetap duduk di dapur dan siap masak hidang untuk kami. Sebab apa? Mungkin dia faham di situ tanggungjawabnya adalah untuk menyediakan makanan, minuman yang sempurna cukup untuk isterinya kan. Jadi kita kebiasaannya kita akan duduk dapur. Jadi kita buat sesuatu itu mestilah, kalau kita masak sekalipun mesti fikir ni nak potong bawang ni, walaupun kita penat ke demam ke saat ni, tapi kita kena potong juga bawang ni. Kalau tidak kita tak boleh nak tumis. Bawang ni kita tak boleh nak tumis dan kita tak boleh nak masak. Orang kata tak cukup lah, tak rasa wangi lah, apalah semua. Jadi apa pun yang kita lakukan pada mula kita keluarkan ayam ke, keluarkan ikan ke, mesti ya Allah, aku masak ni kerana Allah SWT untuk maknanya untuk suami dan anak-anak aku. Dan di situ maka dikiralah sebagai ibadah kita. Dapatlah pahala di sisi Allah SWT. Dan apa yang kita masak pun jadi sedap. Kan, orang cakap baca apa nak sedapkan makanan, kita betulkan niat ikhlas kita, sepanjang masak tu banyakkan selawat, insyaAllah tak payah pun ajinomoto ke apa untuk penyedap, dia akan sedap sendiri walaupun kita lupa nak letak garam. Nampak tak Islam punya orang kata kuasa roh yang ada dalam agama Islam ni sangat-sangat solid, sangat-sangat indah dan sangat-sangat sempurna kalau kita betul-betul praktikkan Islam itu dalam segenap kehidupan kita. Jadi itulah. Jadi keluarga ni adalah orang kata jiwa pada masyarakat dan tulang belakang lah ya. Kita keluarga ni dia akan jadi role model dia akan jadi role model. Kita kata macam mana jadi role model
Sebab orang tak nampak pun keluarga kita macam mana. Tapi sebenarnya yang nampak itulah anak-anak kita, lepas tu keluarga yang terdekat yang kita. Kalau kita ada something yang figure masyarakat, orang akan tengok. Oh, keluarga Datuk Izhar Arif baguslah dia dengan dia punya datin, dia besarkan anak-anak dia semua berjaya walaupun ustaz sibuk di luar, isterinya berjaya, suami anak-anak dia berjaya. Orang akan tengok. Tapi bila orang tengok, apa yang masyarakat akan tanya? Apa agak-agaknya petua dia? Apa sebenarnya dia punya, apa orang kata, petua dia sehinggalah dia punya, mana dia punya apa, dia punya KPI lah, nak membentuk keluarga yang bahagia dalam keadaan dia sangat sibuk, dia figure masyarakat lagi, dia pensyarah di universiti lagi kan, orang akan tengok. Jadi itu dikatakan keluarga adalah jiwa masyarakat. Masyarakat akan perhati tengok kita dan dia akan ambil contoh teladan. Dia akan ambil contoh teladan. Baik, buruk, semua bergantung pada bagaimana masyarakat menilai kita. Dan bagaimana masyarakat nak kutip mutiara-mutiara dalam melayari kehidupan rumah tangga, khususnya perbincangan kita pada pagi inilah. Jadi kesejahteraan, kebahagiaan, kita rasa selamat, kita rasa selesa, kita rasa tenang, lahir dan batin yang dinikmati oleh sesebuah keluarga itu, ataupun sebaliknya, iaitu maknanya tidak rasa selamat, tidak rasa bahagia dan tidak rasa ada ketenangan dan sebagainya. Semua itu adalah cerminan daripada keadaan ataupun bagaimana keluarga ini hidup dalam sesebuah masyarakat. Bagaimana dia melayari ataupun membawa, kalau nagoda ni, dia bawa kapal ni, dia akan pastikan keluarga yang dalam kapal itu dalam keadaan yang selamat, tenang, bahagia, sehat. Dan dia rasa apa lagi? Rasa apa maknanya? Rasa kasih sayang, rasa ada rahmat Allah SWT. Itu semua. Kan? Itu semua cerminan. Cerminan daripada siapa? Ketua keluarga itu. Ketua keluarga itu bagaimana dia membawa keluarganya ke arah mana hala tuju dan mana visi misi dia kena ada. Kan kita nampak macam kritikal lah, kena ada misi dengan visi apa semua kan. Iyalah kan, mesti kena ada. Kita secara tak langsung sebenarnya kita dah jalankan misi-visi kita. Kan, contohnya lahir anak. Dalam usia setahun sampai 7 tahun kita nak didik dia. Kalau 7 tahun ke atas dia tak solat lagi, kita boleh tegur, kita boleh nasihat, kita boleh maknanya maknanya rotan secara yang sepatutnya kan. Tak boleh ada syarat-syarat dia nak merotan, bukan untuk menyakitkan dia tapi nak sedarkan dia tentang tanggungjawab solat misalnya kan. Jadi itu dah misi-visi kita kan. Contohnya jomlah anak-anak ni kena pergi majlis ilmu lah. Kita mesti bawa dia orang pergi ikut usrah kelas-kelas majlis ilmu yang di masjid UKM ke kan. Masjid UKM sangat banyak ilmu. Maksudnya banyak majlis ilmu sampai tak terkejar. Saya sendiri pun Masya Allah lah. Jadi itu dah misi-visi kita dah. Kita ada maknanya hala tuju nak supaya anak-anak kita ni, satu yang paling utama, kita punya misi paling besar, wawasan kita ialah kita nak anak kita supaya dapat tarbiyah Rabbaniyah. Tarbiyah Rabbaniyah ni maksudnya kita nak supaya anak-anak kita ni semua dapat didikkan secara acuan Allah, Tuhan, ketuhanan. Jadi bila sebut tarbiyah Rabbaniyah ni maksudnya kita nak supaya apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, apa yang dilakukan oleh isteri kita atau suami kita, mestilah ikut landasan ataupun ikut laluan apa yang dididikkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diajar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itulah sebenarnya tarbiyah Rabbaniyah. Didikan yang ada di dalam disebutkan dalam Al-Quran bagaimana kita nak menyantuni sesama family, keluarga dan sebagainya. Kan? Jadi di situlah kita akan nampak sebenarnya aku dah jalankan misi. Lagi besar lagi kita tengok lagi, ya Allah, kita punya tujuan akhir matlamat kehidupan kita berkeluarga ini adalah
Aku sebagai ketua keluarga, katakan suami lah, aku nak pastikan anak-anak aku, suami isteri aku, sama-sama kita dapat masuk ke syurga Allah SWT. Kan? Jadi ujian bila datang kita niat dah macam tu kerana Allah, kita nak berkeluarga, nak cari kebahagiaan dunia akhirat. Akhirnya bila datang ujian sekalipun kita mampu untuk hadapinya. Tapi pastinya mesti kita duduk atas landasan Al-Quran dan Sunnah, didikkan Allah dan Rasul. Kan dalam kitab-kitab sunnah kan, sunnah, hadis-hadis Nabi, sunnah kitab kitab berkaitan dengan kekeluargaan secara Islam dan sebagainya, ada diajarkan macam mana ambil contoh teladan Nabi menyantuni isteri-isterinya dan sebagainya. Itu sebabnya kebahagiaan, kesengsaraan, ketidaktenangan, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmahnya, semua tu adalah cerminan dan bergantung bagaimana kita menghala tujukan konsep kekeluargaan yang kita nak acuan kita sendiri dalam rumah kita sendiri itu. Kan? Itu yang dimaksudkan. Dan itulah antara yang lain menjadi sebab sehinggalah agama Islam ni memberi perhatian sangat besar kepada pembinaan keluarga. Sangat titik berat. Islam sangat titik beratkan tentang pembinaan, pembangunan dan pemekasaan sistem keluarga itu sendiri, sangat-sangat titik berat. Sebab itulah dikatakan bila keluarga ni sihat, keluarga ni ceria, maka seluruh kehidupan individu itu akan lebih produktiviti, lebih positif, lebih holistik dalam kita melakukan apa-apa perkara pun. Kan? Jadi sangat penting. Jadi maknanya Islam sangat menitik beratkan tentang pembangunan dan pembinaan keluarga ni. Dan perhatian yang sepadan dengan perhatiannya. Maknanya kita mestilah lakukan keutamaan itu melebihi keutamaan dalam membina dan memperkasakan keluarga itu. Jadi banyaklah ayat-ayat Quran, puluhan ayat Quran, ratusan hadis-hadis Nabi yang cerita tentang kepentingan berkaitan dengan hakikat keluarga itu sendiri. Keluarga itu sendiri yang kita nak jadi keluargaku, syurgaku tu. Kan? Allah dia menganjurkan supaya kita ni dalam kehidupan berkeluarga ni menjadi satu bahan pemikiran setiap insan. Walaupun kita duduk sebagai Perdana Menteri, walaupun kita duduk sebagai Timbalan Perdana Menteri, walaupun kita ketua jabatan, walaupun kita ni NC, walaupun kita BC ke, kita Menteri Kerja Raya dan sebagainya. Tapi yang paling utama yang dikatakan oleh ulama' ialah letakkan konsep kekeluargaan itu adalah lebih utama. Bila selesai kita boleh mentadbir rumah tangga kita dengan baik, maka kita boleh membawa diri kita keluar daripada masyarakat dan kita boleh membimbing keluarga. Orang kata kalau dalam rumah tak betul jalan, macam mana kita nak membimbing di luar? Kan? Jadi makna ada risiko-risiko, ada kekangan-kekangannya lah. Kalau kita tak selesai, tak membahagiakan keluarga, tapi kita cuba bahagiakan orang luar, maka di situ ada kelompangan dan ada masalah, risiko-risiko yang akan melakukan. Jadi Allah SWT sangat-sangat anjurkan kita sentiasa fikir tentang sistem kekeluargaan ni. Sehinggalah dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maknanya dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Maknanya samalah kita ni yang suami, Allah ciptakan suami, kita yang isteri ni Allah ciptakan suami untuk kita. Tujuan apa? Allah ciptakan suami isteri ni litaskunu ilaiha. Kita rasa tenteram dan tenang kepadanya. Dan apa lagi? Wa ja'alna bainakum mawaddah. Dan Allah jadikannya di antara kamu tu rasa kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaumnya berfikir. Jadi kita kena berfikir bagaimana untuk melengkapkan kehidupan kita suami isteri ini.
Jadi yang paling utama konsep kebahagiaan kita dalam mencapai keluargaku, syurgaku, menurut ayat surah Ar-Rum ayat 21 ini ada 3 perkara. Iaitu yang pertama litaskunu ilaiha, maknanya sakinah, tenang, rasa tenteram kepadanya. Yang kedua mawaddah, kasih sayang, rasa kasih sayang. Dan yang ketiga itu rahmat. Nak dapat rahmat Allah SWT di situ kan. Jadi tuntutan solat contohnya kita bagaimana kita nak solat dan sebagainya. Lepas tu dalam sunnah Nabi ajar bagaimana kita nak lakukan solat, ambil wuduk, mana sunnahnya dan sebagainya kan. Lepas tu dari ibadah sampai kepada munakahat, perkahwinan. Lepas tu muamalat, makna muamalat jual beli dan sebagainya. Lepas tu sampai ke jinayat. Hukum-hukum yang dalam Islam ni semua. Jadi sangat sempurna, sangat syumul, sangat lengkap, sangat solid Islam ni. Jadi itu sebabnya kita jadikan Islam ini sebagai tujuan utama untuk kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Dan Islam ini dan konsep kekeluargaan ini sangat mementingkan pembinaan peribadi dan juga keluarga itu sendiri. Ya. Peribadi yang baik akan lahirkan keluarga yang sangat baik. Ya. Dan sebaliknya, peribadi yang rosak akan melahirkan keluarga yang rosak. Ini paling bahaya. Ini paling bahaya bila dalam kekeluargaan ini ada unsur-unsur yang merosakkan ekosistem kekeluargaan itu. Ya, Allah uji. Allah akan uji. Itu sebabnya dalam Islam bila kita nak berkahwin dan sebagainya, perlu ada istiqarah. Solat istiqarah. Kalau kita ragu akan pilihan kita dan sebagainya, buat istiqarah dulu. Dan serahlah kepada Allah kalau istiqarah kita mendapati bahawa okey, itulah jodoh kita, teruskan. Walaupun dalam perjalanan 3 tahun, 4 tahun, ada ujian Allah SWT. Kadang dalam seminggu dah ada ujian, mula Allah uji kita. Jadi kita kena balik-balik pada okey, aku dah istiqarah selama ni, aku terima dan aku akan hadapi apa-apa sahaja kemusykilan, masalah-masalah yang berlaku dalam rumah tangga ni, aku akan hadapi, aku akan lalui dengan petunjuk Allah SWT. Dan ada juga yang usaha bertahan sehinggalah 21 tahun, 20 tahun bertahan, sabar dengan masalah rumah tangga setiap perbincangan demi perbincangan sehingga ada yang toleransi, ada yang sampai dah terduduk dah pasangan ni kan. Tapi tetap sabar sehinggalah umur 21 tahun usianya perkahwinan itu barulah nampak di mana kelompangan yang berlaku dan akhirnya Allah tunjuk jalan. Mungkin penyelesaiannya adalah berpisah itu yang terbaik bagi pasangan ini. Sebab Allah dah tahu mudarat yang ke depan, tapi Allah ciptakan pelbagai kesukaran, kesulitan sehinggalah menyebabkan susah. Susah untuk mereka nak melangkah jauh itu. Susah untuk mereka nak pergi jauh daripada nak membahagiakan lagi. Tak ada penyebab bahagia. Itu yang dikatakan kalaulah membawa kepada kerosakan, dan Allah pun dah beri petanda hin-hin sedia dan sebagainya, maka ketika itu kadang-kadang kita rasa kita suka pada sesuatu perkara tapi di sisi Allah SWT perkara itu tidak baik lagi untuk kita, maka mungkin dalam perpisahan itu yang terbaik. Dan banyaklah yang berlaku yang begini di mana isteri memendam. Memendam bukan tidak ada perbincangan dan sebagainya. Memendam disebabkan macam bila nak berbincang suami ada kuasa veto. Bila isteri nak bersuara, dia cakap isteri melawan. Tu macam mana kita nak bincang? Kan? Dalam mesyuarat pun kita bertasamuh. Maknanya kita bertoleransi dengan pendapat orang. Kalau kita tak suka pendapat orang pun, kita kena dengar juga kan? Tapi ini bila berlaku sampai sehingga kan, si isteri misalan contohnya nak berbincang. Nak bincang masalah apa-apalah, anak ke, nak bincang esok nak beli macam mana ke, lauk ke, nak masak ke, nak ambil Grab saja ke kan. Jadi bila perbincangan saja dikatakan melawan. Bila isteri bersuara dikatakan melawan, isteri tak boleh bersuara, kena dengar suaranya saja. Jadi macam itu keadaan rumah tangga itu tanda-tandanya dia akan mengganggu agama lah. Akan mengganggu agama dan juga akhlak. Dan semestinya emosi kepada pasangan tersebut. Dan tekanan-tekanan yang berlaku itu sehingga satu masa klimaks, maka sampailah masa ketika orang dah tak boleh nak terima, tak boleh hidup dengan kita dah, jadi kena reda lah. Dia ada begitu. Ada orang bahagia sampai ke sudah.
Kan daripada awal kahwin suka pegang tangan pasangan ni dah. Ada anak pun pegang je tangan, pergi berjalan tu pegang je tangan kan. Lepas tu sampailah ke tua. Nak mati tu duduk sebelah apa orang kata katil isteri lah, katakan isteri sakit dulu. Duduk sebelah katil pun dia pegang tangan kan. Mesranya sampai akhirnya maknanya bahagia rumah tangga ni ada. Segalanya atas kuasa Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Macam itulah juga apabila keluarga baik maka akan lahirlah negara yang baik, ummah yang baik, masyarakat yang baik, anak-anak yang menjadi generasi akan menjadi generasi yang akan memakmurkan tanah air dia lagi, memakmurkan ekosistem kemanusiaan yang ada lagi dalam orang kata sistem dalam sesebuah negara tersebut ya. Jadi jadi manusia ni diberi mandat dan amanah oleh Allah SWT sebagai pentadbir kepada alam ini. Jadi alam ini ialah kita ada manusia, kita ada pokok, kita ada binatang, haiwan tu makhluk Allah SWT semua. Jadi sesama manusia ini Allah beri mandat, Allah beri tanggungjawab, Allah beri kepercayaan, Allah beri amanah untuk hamba-hambanya melayari bahtera rumah tangga ini dengan penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah itu. Dan jadi manusia ni ditantang, dia maknanya kita manusia ni dijaga untuk menemukan, memahami, menguasai hukum-hukum alam yang telah digariskan oleh Allah SWT. Sehinggalah sampai usaha itu dia dapat eksploitasikan apa sebenarnya tujuan-tujuan, khususnya dalam perbincangan kita adalah apa tujuan yang baik dalam membina konsep keluargaku, syurgaku tu. Macam mana? Jadi kita diberi mandat, kita diberi akal fikiran, kita diberi ilmu bagaimana untuk kita mentadbir alam yang Allah SWT kurniakan, khususnya dari perbincangan kita adalah tentang manusia itu sendiri yang mana ada ekosistem sebagai keluarganya, ada anak, tanggungjawabnya dan sebagainya. Kan? Kalau nak bahas tentang sakinah mawaddah dan dalam Al-Quran ni, seperti kita sebutlah dalam tadi surah Ar-Rum ayat 21 tu. Jadi maknanya Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan setenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu ada rasa kasih sayang. Paling besar, kalau kita rasa tenteram pun, kita rasa ada rahmat pun, tapi kalau kasih sayang ini tak ada, jadi dia akan jadi tawar. Kan? Kita kasih kat orang ni, contohnya, katakan Dr. Hashimah, dia terluka tangan dia kan. Saya pun ada kat situ. Saya kata, alah kesiannya. Kesiannya je. Kesianlah. Alah kesiannya. Sakit ke tu? Tanya pula sakit. Dah kesian tanya pula sakit. Mungkin setakat kasihan je kat situ. Kalau sayang ni, ada sayang ni, dia akan jadi, alah hai, Dr. Hashimah luka tangan awak, kesiannya kat awak. Okey, awak sekejap awak tunggu sini, awak jangan buat apa-apa. Saya pergi ambil first aid ke apa semua untuk bantu awak. Nampak? Sebab kita sayang, kita boleh buat lebih daripada kita rasa kesian tu. Jadi kita akan cari solusi untuk masalah tersebut. Tidaklah kita gantung, okey kesian je. Lepas tu Dr. Shimah keluar air, tek darah dia kan, kesian kat situ lagi kan. Jadi kalau kita kesian ada sayang tu, dia kadang-kadang orang stuck, dia terkejut tengok darah banyak, tak tahu nak buat apa pun ada. Tapi nak ceritanya kalau ada sayang tu dia jadi, okey tak apa, Dr. Shimah tunggu saya pergi ambil first aid apa ni semua, saya bantu awak. Nampak tak? Jadi kalau hilangnya rasa kasih sayang ini, pudarnya kasih sayang ini, tawarnya kasih sayang ini, maka ketika itu jalan pulang sudah terlambat. Kita dah susah nak memujuk dah kalau suami isteri kan tawar hati, tak ada kasih sayang, memang susah nak pujuk. Saya pun ibu juga, saya pun isteri juga kan. Kita melalui benda-benda macam tu kan. Jadi apa yang menjadi pasti di situ ialah agama. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata pilihlah yang paling tinggi agamanya, paling mulia agamanya daripada kecantikan dia yang sebaik itu yang perkara kedua ketiga kan. Yang penting agamanya, sebab dengan agama inilah kita boleh melayari kehidupan kita ni. Kan ada orang kata baru kahwin saya kes mu'alaf lah contohnya. Dah lah baru kahwin dengan orang yang ialah asal Islam,
Lepas tu tak dididik, tak dibimbing. Kebetulan lah, kes benar lah ni kan. Tak dibimbing, tak dididik dengan agama, solat tak tahu. Puasa dia tahu puasa, tapi niat puasa tak tahu. Dia kata saya puasa je lah. Tengok orang puasa, puasa. Tak tahu kena niat pun. Sebab tak dibimbing, tak dididik kan. Akhirnya bila tak ada bimbingan, tak ada didikan ni kan. Bila ujian rumah tangga sentiasa ada lah kan. Jadi bila ujian-ujian bertubi-tubi datang, mu'alaf ni kadang dia tak kuat lah. Dan dia dah lah tak ada siapa, dia nak mengadu, tak ada ilmu, dia tak tahu macam mana nak kendalikan pengurusan rumah tangga, pengurusan risiko ataupun pengurusan stres dan sebagainya. Dia tak tahu, dia harap ke suami pula macam tu. Dan akhirnya apa yang berlaku ialah itu yang saya kata, saya handle kes ni sebab kes murtad. Nak keluar dari Islam sebab tak dapat bimbingan dan didikan agama daripada suami. Rupanya bila saya tengok realiti kehidupan hari ini, benarlah. Benarlah, kalau tanpa agama, hilanglah seri kehidupan kita sebagai seorang Islam. Kita ada masalah pun kita akan kadang-kadang akan ikut je nafsu, ikut je akal kita kan. Ilmu ke mana, agama ke mana, kita dah tak peduli, asalkan nak puas hati aku. Bila sebut nak puas hati tu, benda tu dari mana? Pada hati. Hati tu maknanya kalau ada yang hati yang baik, dia jadi baiklah. Kalau hati yang saya tak puas hati lah dengan dia, saya memang kena balas lah kat dia macam tu, kat situ dah ada sifat mazmumah dan sifat-sifat yang tak baik. Nah, akhirnya apa yang akan mendorong tindakan kita akan menjadi kayu ukur kita ketika itu ialah kita dah mula gunakan nafsu kita mengatasi akal dan ilmu kita untuk bertindak. Dan ketika itu bila dengan nafsu ini biasalah syaitan lah yang akan tepuk tangan kan. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Jadi itu yang kita nak supaya dalam rumah tangga kita tahu bahawa ketua keluarga ni dia ada fungsi dia, ada tanggungjawab dia dan sebagainya lah kan. Okay. Jadi saya fikir untuk bincangkan satu-satu perkataan sakinah, mawaddah, warahmah ni dia perlu satu sesi yang lain lah ya. Jadi kita umum kepada sini, kita nak balik bahawa apa sebenarnya tujuan kita berperkahwinan itu. Tujuan kita membina keluarga itu kan. Kita yang penting, paling utama, tujuan perkahwinan yang pertama adalah perbetulkan niat tu dulu. Kita kena betulkan. Walaupun kita rasa, dah lama lah ni Dr. Atira, dah berapa tahun dah kamu kahwin? 15 tahun kan? 14 tahun, 14 tahun. Kan? Jadi, saya terlupa lah dulu, saya niat kahwin sebab abang suami saya ada rupa kot. Kan? Taklah contoh. Jadi tak apa, kita boleh perbaharui niat kita lah. Kita kan, lillahi ta'ala, aku bina rumah tangga. Walaupun kita sekarang dalam keadaan yang konflik rumah tangga mungkin dalam bahagia ke apa semua, kita betulkan je. Kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Mudah-mudahan walaupun kita konflik pun ada lagi jalan penyelesaiannya. Kalau kita bahagia, Allah akan kurniakan kebahagiaan yang berterusan. Sebab apa? Dengan niat itulah kita akan tahu di mana kita nak bawa keluarga kita, kita nak bawa rasa tanggungjawab kita sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak dan sebagainya. Dan tujuan niat kita adalah lillahi ta'ala, kita nak mencari keredaan Allah SWT. Itu antaranya lah satu. Yang kedua, tujuan perkahwinan adalah untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Nabi sendiri pun kahwin. Saya tak dapatlah nak huraikan panjang sebab ada lagi benda lain yang saya nak highlightkan kan. Jadi kita ikut sunnah Nabi. Nabi pun berkahwin juga. Ada isteri, ada anak-anak dan sebagainya. Yang seterusnya, yang ketiga adalah untuk dapat zuriat yang soleh dan solehah. Kita nak ada generasi penerus kita punya kerja-kerja kita. Kita punya generasi yang akan membina ummah yang lebih baik. Melalui pendekatan apa-apalah saja, kalau kita corakkan anak kita jadi doktor, maka dia akan menjadi seorang doktor yang akan memberi manfaat kepada masyarakat. Kan, dia akan menjadi seorang doktor yang sangat besar jiwanya, yang seorang doktor yang sangat baik hatinya, seorang doktor yang sangat cinta akhirat, seorang doktor yang sangat utamakan hal rumah tangga daripada kesibukan dia, kadang on call dan sebagainya, tapi rumah tangga itu lebih penting daripada segala-galanya. Okey, seterusnya apa lagi? Tujuan kita perkahwinan adalah untuk memelihara maruah diri kita. Kita tak naklah
Orang kata, yalah fitnah kan macam-macam boleh berlaku kan. Fitnah ni orang kata apa, kalau kita tak kahwin, orang kata kita lambat kahwin, Andalusia lah macam-macam kan tak. Kalau kita dah ditakdirkan jadi ibu tunggal ke, bapa tunggal ke kan. Jadi orang akan kata pula, jadi bapa tunggal lah. Tapi kalau ditakdirkan memang jodoh habis, kita terima lah. Itu tak jadi masalah. Sebab dalam kehidupan kekeluargaan daripada sejak zaman Nabi pun memang kita ada yang orang yang bercerai, kahwin jadi anak duda, jadi janda, jadi ibu tiri dan sebagainya kan. Jadi kita nak jaga maruah diri kita. Kalau kita jadi ibu tunggal pun kita ada had kita. Kita ada skop, kita ada KPI kita ada orang kata apa, kita punya ciri-ciri diri kita, personality kita. Macam mana kita ni sebagai ibu tunggal nak bawa diri kepada masyarakat supaya maruah kita tak tercemar. Orang tahu kita ni ibu tunggal. Tapi kita kena jadi seorang ibu tunggal yang dapat menjadi penghormatan orang tengok pada kita. Orang akan, Masya Allah, Dr. Atirah tu kan, walaupun dia ibu tunggal, kan dia boleh bla 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 bla. Bla bla bla, orang nampak yang baik. Orang jadikan kita contoh teladan. Orang hormat kita. Kita tidak lakukan sesuatu yang menyebabkan orang risau. Biasa kan kita dengar, kalau dia ni ibu tunggal, bahayalah. Nanti kita ada suami, dia datang rumah kita kan, kerap datang kan, dah risau kan. Tapi kalau seorang ibu tunggal atau seorang status janda yang baik, maka dia boleh bawa harga diri dia di mana-mana saja, orang akan respect dengan dia. Itu yang dituntut dalam Islam. Kita kena memelihara maruah diri kita. Walaupun setelah orang kata perpecahan rumah tangga dan sebagainya. Kan? Kita mesti begitu. Yang seterusnya, yang ke-5 ialah untuk mencari sakinah. Kita nak cari ketenangan. Seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum. Litaskunu ilaiha. Maknanya kita mesti cari ketenangan. Dan kita mesti cari mawaddah, kasih sayang tu. Seperti disebutkan dalam surah Ar-Rum tadilah. Ini tujuan-tujuan perkahwinan. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai rahmat Allah SWT. Apa yang kita lakukan adalah untuk capai rahmat Allah SWT. Bila rahmat Allah SWT beri kepada kita, bukan setakat rezeki saja, ketenangan, kebahagiaan tu semua. Tanda-tanda rahmat Allah SWT. Jadi inilah antara tujuan perkahwinan. Seperti yang kita sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan indah Allah SWT nyatakan dalam surah Ar-Rum ini betapa perlunya kepada perkahwinan, bagaimana terhasilnya konsep-konsep perlindungan, kebahagiaan, ketenteraman, keselamatan, ketenangan, semualah mana yang baik-baik itu yang kita nak dalam keluarga kita tu, itu yang kita akan dapat. Tapi kita kena balik tujuan kita perkahwinan tersebut. Kita tahu akad nikah ni dengan satu kali lafaz ijab kabul. Kan, ijab kabul mengesahkan ikatan perkahwinan dengan kalimah Allah SWT. Jadi mula daripada ijab dan kabul itu, maka terpikullah tanggungjawab amanah kita. Amanah apa? Kekeluargaannya wajib dilaksanakan dengan jayanya. Jadi suami mestilah bermusyawarah. Suami memang jadi pemimpin. Dia mesti apa-apa perkara yang perlu perbincangan, mesti bawa isteri dan anak-anak untuk berbincang dengan baik, musyawarah, bersyura dengan baik terhadap pasangan dan keluarga masing-masing. Bukan dalam perbincangan tu dia cari semakin teguh. Kan, bincang benda yang baik tapi pasangan ni menyalahkan dia. Padahal yang si isteri ni nak menceritakan, nak minta izin begini-begini, tapi suami ni dia tidak balik kepada apa yang kehendak isteri yang berbincang. Isterinya bincang pasal nak minta izin untuk katakan nak balik rumah mak dia ke. Yang suami ni pula dia kata, saya pusing ayatnya. Last sekali bila sampai ke isteri ni, isteri kata, alah, tak sampai pun maksud yang dia nak ni kan. Mungkin dia kata, saya bagi tahu tujuan tu sebab saya nak minta izin minggu depan, nak balik rumah mak sekejap kan. Tapi dia punya pusing tak jumpa ayat. Bila isteri kata macam tu, dia kata pula, menjawab. Sama-sama kita fikirlah, boleh tak kita lakukan gitu kan? Orang normal tak akan melakukan begitu. Setiap perbincangan dikatakan menjawab, tak taat, membelakangkan dia dan sebagainya. Jadi saya lihat perkara ini suatu yang
bercanggahlah dengan didikan Islam ni. Sebab bila sebut bermusyawarah ni, duduk, dengar, bincang, kita tengok apa matlamat kita nak capai dalam perbincangan tersebut. Lepas tu kita cari jalan solusi. Bagaimana untuk kita nak settlekan masalah yang ditimbulkan oleh anak kita. Anak kita dia kata dia rasa macam agak kritikal lah sekarang ni nak ambil SPM, dia rasa agak stres kan. Jadi macam mana kita nak bantu anak kita yang stres ni? Anak kita bagi tahu dia agak stres kan. Jadi bincang suami isteri ni. Bukannya bincang tu kata itulah engkau lah hari tu tak nak jaga elok-elok, awal-awal ni dah dekat SPM dah apa semua. Barulah awak nak fikirkan anak stres dan sebagainya. Padahal isteri dengan anak stres ni lama dah. Duk bincang pun tak selesai. Tapi bila akhirnya jadi ke isu, dia kata suka melawan, membelakang. Tak dengar kata, keras kepala dan akhirnya menyebabkan keadaan konsep kekeluargaan itu tidak capai kepada dia punya KPI sebagai rumah tangga itu sebagai tempat perlindungan, suami tempat perlindungan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita, keteraman kita. Tak ada. Kita rasa macam bila semula kita nak bincang pun, dia pun tak peduli. Kadang-kadang main handset. Kan? Isteri duk bincang, nak tahu tentang apa, dia duk main handset. Main handset, isteri cakap sampai habis duk main handset. Tak ada apa-apa feedback, tak ada apa keputusan bagaimana kecewanya isteri kan. Dan akhirnya isteri diam, keluar dari bilik. Sampai 2, 3, 4 hari tak ada juga jawapan. Dan akhirnya bila isteri tanya lagi, boleh tak saya nak buat ni, minta izin. Tapi tetap didiam. Dan akhirnya bila isteri bertindak sebab atas kapasiti, perkara yang nak dilakukan isteri itu adalah perkara yang baik. Kan, perkara yang baik, perkara yang dituntut agama. Dan bila suami ni tidak ada apa-apa feedback, dia rasa tak apa. Sakat mungkin nak pergi ke surau kan. Jadi tak apalah, boleh pergi. Kan, sebab suami dia tidak menghalang, tidak bercakap, tapi isteri ni berkehendak untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan yalah, tak jadi masalah lah untuk dia lakukan. Bukannya perlu minta izin dalam keadaan yang semua perkara tu sekecil-kecil, takkan nak pergi tandas pun nak minta izin suami kan. Begitulah juga sebaliknya kan. Jadi isteri pula amat perlulah mentaati suami dengan penuh keikhlasan. Dengan cara itu semestinya rumah tangga akan jadi harmoni dan akan melahirkan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Natijah daripada situ adalah jadilah rumah tangga yang mana ada idaman iaitu baiti jannati. Rumahku syurgaku. Keluargaku syurgaku. Rumahku usrati jannati. Itu keluargaku syurgaku. Kalau rumahku syurga tu baiti jannati kan. Jadi di situ kita tengok dengan syarat apa yang dilakukan isteri itu tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan hukum hakam agama, maka ketika suami itu menghalangnya untuk melakukan keataatan kepada Allah SWT dan Rasul, maka isteri itu tak ada jadi masalah untuk tidak mentaati suami yang mengajak isteri kepada jalan yang maksiat, fasik, kemungkaran dan sebagainya. Okey? Jadi sifat wanita yang solehah. Wanita soleh susahlah nak cari ya. Jangan kata apa, wah Dr. Atira ini dijemput untuk keluargaku, syurgaku, macam ustazah ni solehah sangat. Tidak. Allah tutup je aib saya ni. Kalau Allah buka, nampak aib saya semua lagi. FKAB lama tak nak ambil saya pun, nak ambil jadi perkongsian pada pagi ni kan, sebab nampak buruk sangat perangai Atira. Tapi Allah tutup aib kita. Tapi hakikat wanita yang solehah memang sukar dicari. Sebab ramai wanita yang kecundang apabila disuruh untuk mentaati suami dia. Pada perkara-perkara yang hak lah, yang batil, kalau suami ajak kita pada kebatilan, pada kerosakan dan sebagainya, kita tidak wajib untuk taat. Hadis Rasulullah SAW menyebut ramai wanita masuk ke dalam neraka kerana menderhakai suaminya. Seperti mana disebut dalam riwayat An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i hadis yang ke 9186 dan juga Al-Baihaqi jilid yang ke-7 hadis yang ke 294 yang mana Allah SWT yang maksud hadis tersebut ialah sesungguhnya
Allah SWT tidak memandang kepada wanita yang enggan berterima kasih pada suaminya dan kepada wanita yang tidak merasa memerlukan suaminya. Allah tak pandang. Tapi Allah akan pandang walaupun suami isteri ni dah tak ada hati dah. Kan proses penceraian dan sebagainya. Allah akan tengok ambil kira sebab semua itu dengan qada Allah SWT kan. Qada dan qadar Allah SWT menciptakan semua kelengkapan, kecukupan itu dan merasa perlu kepada suami yang akan ajak kepada ketaatan. Kan? Dan kesimpulan pada situ Allah SWT memberi 4 laluan lah mudah untuk kita ke syurga Allah SWT bagi wanita, tetapi setiap syarat penuh dengan halangan dan rintangan. Syarat-syarat untuk wanita ke syurga ni Allah SWT tetap. Wanita yang memerlukan mujahadah dan usaha berterusan untuk memperbaiki diri. Wanita yang banyak kekurangan dengan bantuan suami yang baik, suami yang taat pada Allah dan Rasul, maka bolehlah isteri itu memperbaiki diri dia. Dan hanya iman yang kuat sahajalah dapat bantu para muslimah untuk mengawal hawa nafsunya daripada terpercaya dengan pujukan-pujukan syaitan. Dan dalam perkahwinan juga bukanlah semua manis dan indah. Tapi hakikatnya kehidupan penuh dengan ranjau dan duri. Sebab apa Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk yang biasa kita baca kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahul azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Allah menguji kita. Ciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Siapa? Liyabluwannakum ayyukum. Siapa di antara kamu? Ahsanu amala. Yang lebih baik amalannya. Ahsanu amala. Amalan yang baik itulah akan dapat kita melayari liku-liku kehidupan kita. Amalan yang baik, amalan yang soleh itu, amalan yang bawa pada syurga itulah sebenarnya akan memberi petunjuk pada kita bagaimana kita nak menghadapi setiap ujian yang berlaku. Dan pastinya kita nak balik pada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kita akan kembali pada Allah SWT. Sebab apa? Allah lah maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi dalam setiap apa berlaku ombak, tsunami, onak duri, dalam rumah tangga kita kena selesai dengan penuh hikmah dan bijaksana. Kan? Seperti saya nyatakanlah, dia konsep kalau miscommunication dalam keluarga, itulah petandanya ada masalah. Dan dibiarkan miscommunication tersebut berterusan, maka akan lahirlah masalah-masalah rumah tangga yang sangat berat dan akhirnya apa yang berlaku ialah masing-masing akan bawa haluan. Sebab akak nak lahirkan rumahku syurgaku, keluargaku syurgaku, dia mesti ada acuan dia. Acuan dia adalah Al-Quran Sunnah. Kita tengok macam mana Nabi menyantuni isteri, macam mana sahabat-sahabat Nabi menyantuni sahabat-sahabatnya dan sebagainya kan. Orang tua, pepatah orang tua ada menyatakan buang yang keruh kena ambil yang jernih. Setiap kali berlakunya pertikaian dan sebagainya. Ada juga ada buang yang keruh ambil yang jernih. Daripada tahun pertama sampai umur tahun 21 tahun perkahwinan, akhirnya bawa pada penceraian pun ada. Sebab dia orang kata apa? Dia tahap kesabaran tu ada had dia kan. Dan amatlah baiklah dihayati dan kita nak menuju kejayaan dalam kehidupan kita. Kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Setakat mana kita boleh buang yang keruh, ambil yang jernih, kita tengok ada usaha kita lah. Ada yang dah tak larat dah. Dia cakap, wah aku dah tak larat. 21 tahun menderita kan dan semua. Jadi itulah. Jadi bawa berbincang. Apa masalah bawa berbincang? Kita mesti ada syura, majlis musyawarah dalam rumah tangga kita untuk selesaikan kemelut rumah tangga. Dan ingatlah, lidah lagi tergigit. Ini apatah lagi lah sebagai suami isteri. Dan kita ingatlah bahawa syaitan amat suka jika rumah tangga bergoncang dan musnah. Ini kejayaan mereka. Kalau boleh pertahankan. Tapi kalau rumah tangga itu menampakkan kemudaratan khususnya kepada agama, maka kita kena fikir jalan lain lah. Sebab Islam itu tidak zalim. Agama Islam itu tidak zalim. Allah itu pun sendiri tidak zalim. Allah tahu kemampuan kita dalam usaha kita nak bertahan. Allah kata dah tak boleh. Rumah tangga kamu dah penghujung. Tak boleh kan. Jadi kena dah terima reda kan.
Kalau apa pun kita mesti cuba pertahankan dulu. Kalau pasangan rumah tangga yang ada masalah, pasangan yang ada masalah rumah tangga ni, kita akan panggil dia, kita cuba berilah, beri apa kefahaman, beri nasihat, bantu dia keluar pada kesutan masalah dan sebagainya. Kalau tak boleh juga, itu keputusan suami isteri lah. Kadang-kadang kalau dipaksa pun berdosa, tak boleh nak ikhlas, tak boleh nak betul-betul duduk berpura-pura dan sebagainya kan. Jadi ingatlah, mestilah kita ada perasaan yang tidak baik untuk ada dalam diri kita. Kita mesti sentiasa berfikir. Kita renungkan sisi-sisi berikut kalau jadi masalah. Ingat kebaikan pasangan tu masing-masing. Dalam buruk-buruk dia, isteri kita, kan, katakan isteri kita ke suami kita lah, ada keburukan, apa maknanya, kita nampak buruk banyak. Yalah, marah kan, nampak buruk semua kan. Dia tidak dalam keadaan emosi yang baik. Jadi dia akan nampak buruk semua. Tapi cuba duduk tenang, cari tengok ada kebaikan dia, tak ada. Masa aku melahirkan anak sulung, dialah yang masak dalam pantang untuk aku. Tak ada orang lain pun masak. Kalaulah aku tak makan ketika itu dan sebagainya, barangkali jadi merayan mungkin kan. Kita kena ingat, mesti ada satu benda kebaikan. Kadang-kadang banyak je kebaikan pasangan kita. Tapi bila amarah menguasai kita, kita akan nampak bahawa benda tu macam sangat negatif. Sebenarnya kita sedang melayani nafsu kita yang tak puas hati kan. Jadi janganlah kita besarkan isu pengorbanan masing-masing. Kan? Lepas tu ingatlah detik terindah dan lafaz janji masa kita mula-mula kahwin tu, ingat akad nikah kita tu. Ingat. Boleh usahakan. Usaha untuk selamatkan rumah tangga. Dan kita kena buanglah sifat awak salah dan saya yang betul. Ini yang susah. Kalau ada ciri-ciri ini, sebaliknya kita kena buanglah sepenuhnya sebab dia takkan bahagia rumah tangga. Bila ada pasangan yang ego tinggi, dia rasa dia tak bersalah, dia yang betul saja, isteri yang bersalah atau suami je bersalah. Jadi sifat ni kena buang. Kena ganti dengan ialah saya maafkan kamu. Kan jadi lega. Tapi lama-lama kalau duk maaf-maaf buat juga ulang juga masalah yang sama. Jadi itu yang jadi kemusnahan lah dalam rumah tangga. Kalau boleh selamatkan. Kalau tak boleh, kita berpisah dengan cara yang baik. Okay, insyaAllah. Api kemarahan itu dapat diredakan lah. Jadi suami, kalau kita tengok suami kita pula kurang daripada kita kan, kita lebih. Kan, Dr. Atira kerja macam ni, suami kerja menukang je kan. Macam, alah, kan. Tapi kita tak bolehlah tengok sudut itu kan. Dalam hal suami tak mampu memberi kemewahan, seorang isteri pula kena faham dan ingat ajaran Islamnya khususnya minta para isteri supaya menjadi wanita yang reda dan sentiasa syukur dengan pemberian suami. Isteri ni orang kata perlu ada sifat qanaah. Qanaah ni maknanya kita cukuplah apa yang ada, kita dapat apa yang ada, cukuplah. Kalau katakan suami boleh mampu belikan kepada kita seminggu makan ayam 3 kali je dengan anak-anak kita kan, jadi cukuplah kita kena alhamdulillah. Orang lain belum tentu dapat makan, susah, tapi suami aku kerja macam tu, dia nak bagi juga nafkah. Kita makanlah apa yang ada, kita mesti bersyukur, kita kena reda dengan suami. Apa yang ada tu kan, kita tidaklah mengharap tinggi sebab dia memang tak boleh nak capai macam gaji kita dan sebagainya kan. Kita kena tasamuh situ, kita kena toleransi. Kita tak boleh lah kata, oh ayah, ini dah 6 bulan dah, tahun ni kan, dah bulan 7, kita dah boleh tukar ni langsir-langsir ni. Tukar langsir setahun 2 kali kan. Jadi tu masalah lah. Sedangkan suami tak mampu. Jadi kat situ, dia akan menyentuh hati kecil seorang suami yang mana suami ni kalau boleh dia nak dia nak memenuhi je apa keperluan kita kan. Tapi kadang-kadang dia tak mampu. Itu kita sebagai isteri yang solehah kena faham. Jangan meminta lebih di luar kemampuan suami. Sebab apa kita kena sentiasa syukur dan reda. Sebab apa sikapnya penting untuk kita nak pertahankan keharmonian dalam rumah tangga tu. Jadi apakah kalau kita fikir balik, apakah harta dan wang ringgit lebih penting daripada memiliki keluarga yang bahagia? Itu sebenarnya turning point dia. Kita nak duit banyak, kalau tak tenang, tak bahagia pun tak best juga. Kan baik bahagia, duit adalah duit boleh belanja, boleh beli ikan, boleh beli ayam lagi. Kan?
Daripada kalau hidup mewah-mewah tapi bertemu isteri pun tak tahu bila balik isteri. Suami pun tak tahu pukul berapa dia balik. Jadi macam dah tak tahu dah. Besar rumah. Ya, ada 12 bilik tapi tak boleh nak jumpa anak dan isteri. Baiklah, duduk setingkat, ada 3 bilik, boleh bertemu bahu, boleh bersua, boleh makan sekali. Itu tanda bahagia masing-masing. Tapi tak salah kalau rumah besar, dapat ada kebahagiaan, itu lebih baik lah. Kan? Rumah tu dia akan jadi syurga. Kan? Tak. Bezalah rumah yang kecil ke besar, dia akan jadi syurga. Jadi janganlah kita tak dapat sesuatu nikmat daripada Allah seperti orang lain yang lebih senang daripada kita, kawan-kawan kita senang daripada kita, jadi kita tak selesa dengan suami kita. Kita akan mungkin pandang rendah lah suami kita, ada apa sangat aku kahwin suami macam ni. Saya tak boleh. Sebab jodoh kita ni Allah dah takdirkan, dan ada orang kata apa, ada orang jodoh panjang, ada jodohnya singkat kan. Itu semua kena jagalah. Sedangkan di luar sana masih ramai yang belum temu jodoh ataupun sudah kematian suami. Kita bersyukur ada suami ataupun ada isteri yang bersama dengan kita kan. Jadilah isteri yang setia bersama suami pada waktu senang dan susah. Kan? Kalau kita tak boleh bersama dalam keadaan senang susah, ialah isteri ke suami dia akan rasa tergugat, dia rasa macam dia sedih lah tak boleh nak bersama dan sebagainya untuk membantu membina keluarga dan sebagainya. Ya? Jadi kita kena terima seadanya. Ini menjamin ketenangan dan keharmonian rumah tangga. Sekaligus memberi pengaruh besar bagi melahirkan rumah tangga yang bahagia. Okay? Jadi kesetiaan suami isteri perlu menjaminlah rumah tangga yang bahagia dan stabil. Apabila rumah tangga dibina asas hukum Islam di mana suami dan isteri tahu dan sedar tentang tujuan perkahwinan, masing-masing akan berusaha lah capai tujuan tersebut. Dengan demikian sikap curang dapat dielakkan. Ya? Semua yang perkahwinan, pasangan yang berkahwin bertekad untuk dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, tapi hakikat tidak ramai yang dapat merasakan. Sebab-sebab bahagia antara asbab yang boleh capai kebahagiaan, punca-punca kebahagiaan, faktor-faktor kebahagiaan yang pertama ialah kejujuran kita dalam melayari bahtera rumah tangga. Yang kedua, setiap pasangan mesti bertanggungjawab dan peranan masing-masing. Yang ketiga, lebih besar dari itu mereka hendaklah menzahirkan pengorbanan. Inilah kebahagiaan hakiki. Sentiasa utamakan solat jemaah, solat malam, qiyamul, tahajud. Dan inilah ikatan paling kukuh dan paling baik untuk pasangan. Bila kukuh hablum minallah wa hablum minan nas, maka akan kukuhlah. Kasih sayang kita dengan Allah kukuh, maka kasih sayang sesama manusia itu pun akan kukuh. Sebab apa? Di atas asbab kita beribadah bersama-sama dan solat berjemaah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan seterusnya kita mesti mengambil iktibar daripada pasangan lain. Tengok kebahagiaan orang lain, kita cuba contoh, jadikan role model untuk kita. Dan yang baik dijadikan teladan, yang tak baik kita jadikan had sempadan. Dan perbanyakkanlah berdoa seperti mana diajarkan dalam Islam. Inilah senjata yang paling ampuh dalam kehidupan kita, bukan sahaja di dalam masalah rumah tangga, seluruh kehidupan kita. Okey, jadi didikan anak ni ibarat kita nak buat kuih lah, kan, dalam rumah tangga anak kita nak buat kuih, macam mana acuannya, itulah bentuk kuih yang akan kita hasilkan. Ya, itu ibu sebagai acuan. Perlu menjaga akhlak kerana anak-anak yang terkesan dengan sikap dan teladan yang dipamerkan. Ibu dan bapa sepatutnya menjadi role model lah, contoh teladan untuk ikutan anak-anak yang paling berkesan. Maka tentulah menjadi role model perlu mengusahakan segala sifat baik yang dianjurkan oleh Islam dengan mengamalkan ilmu dan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jika tak, ilmu pendidikan itu pasti gagal. Mestikan acuan kita mendidik anak ni mesti juga rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Acuan daripada Allah dan juga Rasul. Dan silaplah kalau kita sibuk melatih anak-anak menghafal abjad ABC nombor tanpa berusaha menanamkan dalam jiwanya tauhid dan juga akhlak dan juga syariat yang kukuh. Anak-anak yang dikenal dengan Allah SWT, Allah yang kenal kepada Allah SWT sejak pada kecil akan tahu kepada siapa hendak dia bergantung apabila berlakunya permasalahan, tempat dia meminta tolong itu
tempat yang hakiki adalah Allah SWT. Ibu bapa, guru, masyarakat sekeliling ini hanyalah sebagai penyokong, pendorong kepada kejayaan. Hakikatnya kita bila ada apa musibah, apa masalah, kebergantungan kita seterusnya terus kepada Allah SWT. Okey, dan kesan jangka panjang ialah mereka tidak mudah untuk hadapi tekanan jiwa sehingga berpaling daripada melakukan perkara yang lalai seperti main hiburan, gadget dan sebagainya. Sebab anak yang soleh itu akan sentiasa ikatkan hatinya kepada Allah SWT dan bercuba untuk mengikut sunnah-sunnah Nabi. Dari situ bila segala masalah yang berlaku dalam dirinya, dia nampak di mana dia nak bawa diri dia untuk selesaikan sesuatu permasalahan yang berlaku. Dan akhirnya rasa bersyukurlah ya kita dapat bersama pada petang ini, pada pagi ini, dan saya rasa dah pukul 10 9.45. Jadi insyaAllah kita ada satu yang saya ingin orang kata Allah SWT sentiasa kita doa untuk keluarga kita, bahagia kita ni. Semoga Allah beri keberkatan lah kepada kita, ke atas kita semua. Senang pun susah, ada keberkatan Allah SWT. Dan semoga kita sentiasa disatukan dalam kebaikan, dan kita mohon pada Allah SWT yang Maha Agung ni untuk mengekalkan rasa kasih sayang, rahmat, mawaddah kepada keluarga kita. Dan kita sentiasa, ini saya amal ayat ini, doa ini pada surah Al-Furqan ayat 74. Yang ni doa ini diberi oleh ibu kepada Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, kan Menteri Agama kita, bekas Menteri Agama kita kan, sebab dia keluarga angkat, dan Dr. Zul Datuk sendiri tu guru saya. Jadi masa saya jadi anak angkat pada kedua ibu bapanya, maknya nasihatkan saya amalkan doa ini daripada surah Al-Furqan ayat 74. Bolehlah kita sama-sama amalkan ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami daripada dapat isi dan zuriat keturunan kami perkara yang menyukai hati kami, yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami iman ikatan bagi orang-orang yang mahu kepada bertakwa. Okey, itu sajalah mungkin daripada saya pada pagi ini. Mungkin perbincangannya agak singkat, banyak yang saya nak sharekan, tapi untuk masa akan datang insya-Allah mungkin kita dapat bersama lagi. Dan wallahu alam, yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu pada diri saya, dan saya buka untuk teguran dan nasihat untuk penambahbaikan kepada perkongsian kita. Dan itu saja daripada saya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Dr. Atirah atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Saya kira memang banyak input yang kita boleh dapat lah pagi ni dalam membentuk keluarga yang bahagia, membentuk keluargaku syurgaku. Saya sepanjang tazkirah tadi saya tertarik dengan satu poin Dr. Atirah berkenaan keutamaan kepada keluarga. Dia lebih kepada soalan lah kiranya. Macam kira kalau kita bekerja ni, kita dah penat kan seharian. Kadang-kadang at the end of the day kita rasa perlukan masa sekejap untuk diri sendiri. Macam buat apa yang kita suka, kita nak spend certain masa. Tapi dalam masa yang sama kita tak nak abaikan anak-anak dan suami bila kita dah balik bekerja tu. Jadi bagaimana cara terbaik untuk kita hadapi situasi macam ni lah. Mungkin nak me time lah tu kan? Yalah, betul. Kita kalau saya kira untuk me time ni, dia bukan kita isteri je. Suami pun dia perlukan me time sebenarnya. Tapi biasalah suami ni kadang kalau suami yang baik, dia tidak sebut, dia tidak apa, dia sendiri bawa diri dia.
dia ceria-ceriakan diri dia. Tapi kita perempuan ni banyak menyuarakan hasrat kita kan. Dia apa yang boleh buat ialah ni saya sendiri pun nak me time kan. Jadi saya biasanya macam beginilah cara saya ni. Saya akan bagi tahu suami dulu kan. Umi rasa Umi agak burn out lah. Rasa tertekan sangat dengan apa yang ni. Kan kita kalau suami yang faham dia akan okey Umi pergilah. Dia biasa macam tu lah. Okeylah Umi pergilah nak buat apa-apa pun, nak ambil cuti ke apa semua tak apa, ayah jaga anak. Kan? Tapi suami saya memang akhir-akhir ni sebab saya pun kurang sihat dah. Jadi dia yang jaga semualah anak apa semua, dia nak pastikan saya sihat. Jadi bila dia izinkan kita ni sebagai isteri, walaupun macam suami saya dia memang dia masak kat rumah tu. Memang dia masak, dia beli barang dia masak. Dia yang ambil anak, dia urus semualah. Saya rasa yalah sebelum tu pun saya lalui masalah rumah tangga yang agak tragis juga sebenarnya. Sampai apa orang kata apa, isu tu sampai ke atasan jugalah kan. Tapi saya fikir nak selamat rumah tangga kan, kita doa, kita usaha, suami pun nak berusaha, dia pun ubah 360. Jadi walaupun kita tengok suami kita boleh buat, walaupun dia dah izin kita pergi me time ni, apa yang saya buat ialah saya akan beli, katakan saya akan keluar daripada hari Jumaat sampai hari Ahad. Kan, saya akan me time lah. Biasa saya me time ni saya tak pergi seorang-seorang. Ialah kita perempuan kan, cari kawan baik. Cari kawan baik ataupun pergi rumah kawan baik. Macam tu lah. Kawan yang kita rapat lah. Jadi saya akan beli ayam contohnya 2 ekor, ikan lagi, udang ke apa. Saya akan merinitkan. Merinit yang perlu merinit, saya buat lah. Ni resepi apa, ini resepi apa. Saya siap potong bawang apa semua. Saya letak dalam bekas tu dan saya frozen kan. Jadi suami bila bawa keluar, dia dah tahulah ni bawang dia apa semua. Sekali masak je. Kan, itu saya lah. Saya akan pastikan baju, pakaian anak-anak semua dah settle. Sebahagian suami walaupun dia orang boleh sediakan, tapi kita rasa kita diizinkan kita keluar kan, jadi okey alhamdulillah kita kena sedia yang lebih baik untuk dia orang supaya dia orang nak makan ada dah. Kan saya akan beli, kata 3 hari saya akan beli roti gardenia banyaklah kan, letak setempat. Okey makan kat sini. Nak buat air, ni airnya semua apa ni, susunya apa semua saya siap, buah-buahannya ni saya susun buah-buahan untuk makan Jumaat, Sabtu, Ahad tu dalam freezer. Okey dia orang habis yang ni, okey nak makan terlajak pun tak apalah. Asal ada makanan untuk dia orang. Paling penting makanan, keselesaan pakai minum pakaian dia, tempat tinggal dia orang okey. Jadi kita pun lega, kita keluar pun okey. Itu yang saya buat lah. Tapi kena minta izin, kena maklum pada suami, dan suami mesti kena faham lah. Ya, kita ada masa, yalah kalau kerja sampai dah 10 tahun, tak ada me time, kesian juga badan kita ni. Okey, itulah. Dia lebih kepada rasa macam kita bersalah, rasa sebersalah kan untuk tinggal anak-anak dengan suami kan. So itulah yang saya dapat petik daripada tazkirah doktor pada pagi ini. Jadi saya buka juga kepada hadirin semua jika ada sebarang persoalan yang ingin ditanya. So soalan boleh juga ditanya melalui direct dengan membuka mic ataupun boleh tulis di chat box lah jika ada sebarang persoalan. Ni ada yang minta share doa yang doktor kongsikan tadi. Surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan. Bacalah doa tu. Itu yang keluarga Datuk Zulkifli Muhammad Abakri semua berjaya. Berkat mak dia didik. Mak dia sebenarnya solat sunat tahajud 10 rakaat. Tahajud pula. Ni apa, duha. Kalau tahajud pun 10 rakaat lah. Duha dia memang saya selalu masa tu dia buat diploma kan. Dia selalulah duduk dengan cik ni, dia panggil cik. Jadi bila subuh dia suruh duduk sebelah dia. Masa dia nak masak sarapan, dia suruh duduk dengan dia kat dapur, tolong dia. Jadi kita nampak, kita belajar lah. Tapi hebatnya ibadah dia, dan dia pesan ayat Quran tu, doa tu jangan tinggal. Itu yang saya amal sehingga hari inilah. Satu lagi dari segi pembinaan peribadi untuk kita jadi role model terutamanya pada anak-anak kita kan. Bagi saya macam sangat susah untuk macam nak jadi contoh yang baik sedangkan kita pun ada macam sisi yang tak berapa baik tu sendiri. So itu adalah cabaran bagi saya. Betul. Itu orang kata apa, lumrah lah kan. Lumrah dalam kita satu keluarga tu. Walaupun kita kata Dr. Atira ada bidang agama, ijazah agama kan. Saya masih proses belajar.
Terutama nak besarkan anak, bukan senang. Anak tengah umur 12, 13 yang lain gayanya kan. Kadang kita pun rasa, ya Allah macam mana. Tapi apa titik tolak dia adalah, dia punya paksi dia di situ adalah kita mesti cari ilmu. Kita kena balik belajar ilmu. Kan kita kalau macam saya, walaupun macam ni, saya akan tetap tanya guru-guru saya macam mana. Saya akan rujuk kan. Kalau biasa kita ni kan, yang akhir-akhir ni ada Ustaz Muhammad Sabri Awang yang meninggal ketika ceramah tu. Ya, dari Usul. Itu dekat hotel Masjid Istihadiah dekat Shah Alam kan. Itu Mm-mm. guru saya. Oh. Itu guru saya, antara guru saya di College Unity dulu, diploma. Jadi apa yang saya belajar daripada dia, masa tu saya ialah tak kahwin lagi, tapi sebab kita mualaf kan, anak guru ni dia menyantuni, dia memang suruh duduk rumah dia, kan, anak dia seorang je perempuan, kakak Hana tu. Tapi guru isteri dia pun guru saya juga, Kak Yati ni. Jadi macam bila duduk dengan dia, kita tengok dia besarkan anak macam mana. Kan? Masa tu kita tak ada anak lagi. Kan? Jadi step by step, saya tengok, wah Masya Allah, dia besarkan anak dia macam tu. Jadi jadi saya tak faham, saya akan tanya. Tapi saya jadikan mereka role model saya. Role model untuk menjayakan anak, walaupun dia seorang anak, tapi dia berjaya lah. Maksud anak dia hebat sangat. Sekarang ni buat master di USIM kan, sangat cemerlang, sangat hebat. Jadi itu yang panduan yang saya ambil lah untuk jadikan ni. Jadi mesti kita berguru, kita mesti ada ilmu, dan mesti kita ke majlis ilmu lah, berbaik dengan bergaul dengan orang yang baik-baik, orang yang ada ilmu, kita akan dapat benda tu. Dan kita jangan rasa segan malu untuk bertanya. Kan? Sebab dia ada kaedah dia. Macam anak usia 12, dia tak sama anak saya dengan anak Dr. Hashimah yang usia 12 juga. Kan? Anak saya lain kan bentuknya, anak Dr. Hashimah lain. Tapi kita kan tengok dulu, teliti dulu latar belakang, macam mana dia dibesarkan, macam mana. Semua tu kena ambil kira. Barulah kita nampak apa acuan kita nak didik, nak bimbing dia, nak hala tujukan anak-anak kita. Itulah Dr. Hashimah, saya pun tak pandai, tapi based on pengalaman lah. Sebagai saya ni, ialah lagilah seorang yang orang kata apa, daripada bukan di syahadah, bukan di iqamah ataupun azan di telinga ni, maknanya kita ni masuk Islam, saya memang proses melalui inilah, saya cari ilmu lah. Dah tu bergaul dengan tok-tok guru, itu perangai saya lah. Saya akan bergaul, saya pilih, saya sangat pilih. Saya bergaul dengan orang, tapi saya akan bergaul, saya akan rapat dengan orang yang kuat latar belakang agama. Sebab itu yang akan membahagiakan saya, sebab saya rasa saya takkan sesat bila bersama dengan orang agama ni. Itu. Banyak banyak inputnya yang tu, banyak lagi yang perlu ditambah baik, walaupun ialah banyak lagi lah yang perlu dipelajari untuk kita nak bentuk keluarga yang orang kata apa, yang bagi rahmat, yang ialah untuk menuju ke syurga ni kan. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Sebelum tu saya rasa kita sampai ke sesi penghujung. Jadi pihak majlis dan pihak FKAB ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Atirah kerana sudi meluangkan masa walaupun kurang sihat untuk berkongsi bersama warga FKAB dalam perkongsian yang sangat menarik ni lah. So jadi kita nak buat sesi bergambar dahulu sebelum kita tamatkan sesi pada pagi ini. Jadi diminta semua hadirin yang ada untuk buka kamera masing-masing. 1, 2, 3, senyum. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang warga FKAB yang hadir pada pagi ini. Okey, jadi sebelum kita tutup majlis, sama-sama kita baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay. Terima kasih semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua juga. Assalamualaikum.